jenis kursus berkredit di Unimas. Yang pertama ialah Goodie Bag. Goodie Bag merupakan subtrust yang mendedahkan secara teori dan konsep tentang kesukarelawanan. Pelajar juga akan didedahkan kepada cabaran bersukarela dan kemahiran komunikasi dan lain-lain. Yang kedua ialah Sahabat. Sahabat merupakan subtrust yang mendedahkan secara teori dan praktikal. Pelajar juga akan didedahkan kepada pihak NGO untuk berkolaborasi dalam menjalankan projek. Seterusnya ialah The Caring Experience. Ia merupakan subtrust yang mempraktikkan aspek kemahiran insaniah ataupun soft skill. Dalam projek khas juga, pelajar juga harus memfokuskan aspek caring. Dua elemen yang penting ialah kesukarelawan dan kemahiran insaniah. Kesukarelawan bermaksud keinginan seseorang yang dengan rela hati untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kemahiran insaniah terbagi kepada 7. Yang pertama ialah kemahiran berkomunikasi. Yang kedua ialah kemahiran kerja berpasukan. Yang ketiga ialah etika dan moral profesional. Keempat, pengurusan maklumat dan pembelajaran berterusan. Yang kelima, kemahiran keusahawanan. Keenam, kemahiran kepimpinan. Dan ketujuh, pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Kemahiran insaniah yang diterapkan dalam aktiviti kesukarelawan ialah kemahiran kerja berpasukan. Kemahiran ini perlu diterapkan dalam aktiviti kesukarelawan kerana ianya dapat membantu membina hubungan yang baik antara ahli kumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti kesukarelawan ini memerlukan interaksi secara efisien untuk mencapai matlamat yang sama agar ahli kumpulan dapat bekerja secara efektif dan berkesan. Selain itu, perkaitan antara kemahiran insaniah dan kesukarelawan ini amat penting dalam ahli kumpulan menerima dan memahami tanggungjawab pemimpin, perbezaan latar belakang dan juga memberikan komitmen yang penuh dalam aktiviti yang akan dijalankan. Selain kerja berpasukan, kemahiran berkomunikasi juga berkait dengan kesukarelawanan. Apabila seseorang itu menyertai aktiviti kesukarelawanan, mereka akan menjadi seseorang yang lebih berani apabila mereka menggunakan kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi ini amatlah penting apabila seseorang itu ingin berinteraksi dengan kumpulan sasaran, misalnya dengan warga tua, kanak-kanak dan sebagainya. Mereka juga dapat meningkatkan tahap keyakinan dalam diri mereka dengan mengendalikan majlis, misalnya sebagai pengurusi majlis. Maka, kemahiran berkomunikasi ini sangat penting kerana apa-apa yang dilontarkan oleh mulut seseorang itu akan mencerminkan diri mereka. Kesan kepentingan kesukarelawan kepada pembangunan kendiri pelajar antaranya ialah yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran diri seperti bersosial dan berkomunikasi antara satu sama lain. Yang kedua, dapat memupuk kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi antara satu sama lain. Yang ketiga, menjadikan pelajar tersebut lebih bertanggungjawab dalam apa yang mereka lakukan. Dan akhir sekali, iaitu yang keempat, dapat menjadikan pelajar lebih sihat dari segi mental dan fizikal kerana mereka mampu untuk mengatasi masalah mereka dengan mengawal emosi supaya tidak berlebih-lebihan. Kemahiran insaniah adalah sangat penting bagi kendiri para pelajar. Hal ini kerana kemahiran insaniah dapat membantu pelajar untuk memperbaiki prestasi diri di dalam bidang akademik serta kurikulum dan dapat membantu pelajar untuk menyediakan diri ke alam pekerjaan. Kemahiran insaniah juga sangat penting kerana dapat membantu pelajar untuk memperbaiki komunikasi diri dan seterusnya menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. Kemahiran insaniah juga sangat penting kepada kendiri para pelajar kerana dapat membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah dengan lebih kritis dan kreatif. Pesanan dan harapan kami adalah kesukarelawanan seharusnya menjadi identiti buat generasi muda, khususnya mahasiswa. Hal ini demikian kerana mahasiswa merupakan golongan yang dipandang sebagai golongan yang berpendidikan tinggi. Hal ini dapat menjadi contoh yang terbaik buat masyarakat. Pesanan kami adalah sebagai penuntut ilmu, kita perlulah mempersiapkan diri kita dengan kelengkapan yang bukan sahaja datang daripada bilik kuliah maupun bilik tutorial. Kita seharusnya dapat melengkapkan diri kita juga dengan ilmu yang datangnya daripada luar seperti melibatkan diri dengan masyarakat.